Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amrul Anasbir Rosli daripada DIPA 1B akan menerangkan tentang perkembangan pendidikan Malaysia dan dasar pendidikan kebangsaan dan latar belakang sistem pendidikan di Semenanjung. Sebelum lahirnya suatu dasar yang bersepadu yang menjadi pegangan, tanah air telah melalui suatu proses yang panjang dalam sistem pendidikan negara. Setiap yang berlaku dijadikan pedoman dan juga panduan kepada kerajaan masa kini dalam menggubal dasar maupun peraturan pendidikan negara. Latar belakang sistem pendidikan di Semenanjung. Sistem pendidikan Malaysia berbentuk tidak formal. Sebelum British datang ke Tanah Melayu, pedagang-pedagang Arab yang beragama Islam memerlukan sistem pendidikan formal. Sekolah ini mengajar pelajaran-pelajaran agama seperti Al-Quran, Tajwid, Hadis, Fiqh dan Tauhid. Sumber rujukan pula diambil dari kitab Al-Quran dan Hadis. British telah memperkenalkan beberapa sistem pendidikan di Tanah Melayu. Sistem antara kaum terpisah akibat pecah dan perintah. Sekolah vernakular ditubuhkan. Tulisan Rumi diperkenalkan dan disediakan pendidikan asas di sekolah ini. Pendidikan di sekolah ini bertujuan untuk melahirkan masyarakat yang sederhana. Sekolah vernakular Cina yang pertama dibina pada tahun 1816 di Melaka. Kerajaan Inggeris tidak terlibat dalam penubuhan sekolah Cina. Persatuan-persatuan masyarakat Cina telah menubuhkan sekolah Cina untuk memastikan urusan budaya dan bahasa mereka terus kekal. Kurikulum sekolah Cina lebih moden kerana mereka mempelajari sejarah, matematik, lukisan, pendidikan jasmani dan nyanyian. Kerajaan British meluluskan enakmen pendaftaran sekolah untuk mengawasi perkembangan sekolah-sekolah Cina yang dipengaruhi oleh politik Cina pada tahun 1920. Penubuhan sekolah vernakular Tamil berlaku dengan pesat selepas kemasukan buruh India ke Tanah Melayu untuk bekerja di ladang-ladang. Bilangan pelajar di sekolah ini amat rendah kerana sikap ibu bapa yang kurang terdedah terhadap kepentingan pendidikan. Sistem pendidikan di Tanah Melayu semasa penduduk British. Sekolah rendah, sekolah agama, sekolah vernakular Cina, sekolah aliran Inggeris, sekolah vernakular Tamil dan sekolah vernakular Melayu. Semasa sekolah menengah, madrasah, sekolah aliran Inggeris dan sekolah Cina. Latar belakang sistem pendidikan di Sabah. Sebelum tahun 1963, sistem pendidikan di Sabah sangat mundur kerana syarikat berpiagam Borneo Utara berminat untuk memajukannya. Pada tahun 1883, sebuah sekolah Inggeris ditubuhkan di bawah kelolaan Gereja Katolik di Sandakan. Pada tahun 1909, Jabatan Pelajaran ditubuhkan di Sabah untuk mengawasi sekolah persendirian Kristian dan sekolah Cina. Pada peringkat awal, sekolah-sekolah di Sabah dibiayai oleh pihak-pihak persendirian tanpa bantuan daripada syarikat. Pada tahun 1955, laporan Woodhead dikeluarkan bertujuan untuk yang pertama, memberikan peruntukan kewangan kepada bidang pendidikan, meningkatkan mutu pendidikan sekolah rendah, menengah, vokasional dan dewasa, memperkenalkan sistem pendidikan baharu dengan kawalan daripada pihak kerajaan. Pada tahun 1956 pula, lembaga pelajaran ditubuhkan bagi tujuan menyelaraskan pendidikan di Sabah. Lembaga ini dipengurusikan oleh Setiausaha Kerajaan Tempatan. Latar belakang sistem pendidikan di Sarawak. Sekolah pendidikan di Sarawak berkembang secara bersendirian. Kerajaan Brooke mula campur tangan apabila sekolah Melayu ditubuhkan oleh masyarakat Melayu. Apabila British mengambil alih pentadbiran Sarawak, pentadbiran sekolah rendah diuruskan oleh majlis tempatan. Kerajaan mula memberi bantuan kepada sekolah yang dibina oleh masyarakat tempatan. Laporan Woodhead turut diperkenalkan di Sarawak pada tahun 1955 atas tujuan yang berikut: membiayai sistem pendidikan dan setiap sekolah disediakan peruntukan kewangan tertentu, mengadakan pendidikan menengah selama 3 tahun dengan bahasa Inggeris sebagai bahasa pengantar. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum, nama saya Luqmanul Hakim bin Zamjuri dari DIPA 1B akan menerangkan dasar-dasar pendidikan tahap awal. Pada peringkat awal, British memperkenalkan rancangan Sismin pada tahun 1946, suatu rancangan untuk menjadikan sekolah Inggeris sebagai asas penyatuan persekolahan di Tanah Melayu. Namun rancangan ini tidak dapat dilaksanakan. Pada tahun 1950, penyata Benz diperkenalkan bertujuan untuk menyarankan persekolahan peringkat rendah digunakan sebagai usaha penyatuan dan dijadikan ejen pembina bangsa Malaya. Kerajaan bercadang membentuk satu pelajaran yang bercorak kebangsaan, mencadangkan satu corak sekolah rendah sahaja iaitu sekolah kebangsaan yang akan dibuka kepada kanak-kanak semua bangsa. Diajar oleh guru-guru daripada pelbagai bangsa dan menggunakan 2 bahasa pengantar iaitu bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Ini bermaksud sekolah vernakular dihapuskan.
Mencadangkan tempoh persekolahan rendah bermula pada usia 6 tahun. Pelajaran pada peringkat rendah diberikan secara percuma. Peringkat bahasa Inggeris sebagai bahasa pengantar. Semua penyata pada peringkat awal yang dikemukakan menunjukkan reaksi yang tidak baik dari semua kaum kerana kaum Melayu berasa bahawa mereka tidak menerima layanan yang sewajarnya, sementara kaum Cina dan India bimbang kehilangan bahasa dan budaya mereka. Ketidakpuasan hati rakyat Cina menyebabkan British melantik Dr. W.P. Penn dan Dr. Wu Taiyao untuk mengkaji pendidikan vernakular Cina pada tahun 1951. Penyata Penlu pada 1951. Kerajaan telah diperkenalkan. Penyata ini menyarankan sekolah Cina dikekalkan kerana berperanan membina bangsa yang bersatu padu secara berasingan. Bahasa Cina diajar sebagai bahasa ketiga selain bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Membentuk sekolah kebangsaan, tetapi sekolah Cina dibenar untuk diuruskan secara berasingan. Sukatan pelajaran sekolah Cina tertumpu kepada hal-hal yang berlaku di tanah Melayu, bukan kepada hal-hal negara Cina. Penyata Pence dan penyata Fenwu disemak dan kemudian Ordinan Pelajaran 1952 telah diluluskan oleh kerajaan. Ordinan ini menyebut dua jenis sekolah kebangsaan didirikan dengan menggunakan bahasa Melayu dan bahasa Inggeris sebagai bahasa pengantar. Antara dua jenis sekolah kebangsaan ialah sekolah vernakular Cina dan Tamil tidak termasuk dalam sistem pendidikan kebangsaan. Para pelajar sekolah kebangsaan Melayu mempelajari bahasa Melayu bermula dari darjah 3. Kemudahan disediakan untuk mempelajari bahasa Cina dan Tamil di sekolah kebangsaan. Cadangan ini didapati lebih praktikal tetapi tidak dapat dilaksanakan serta-merta kerana masalah kewangan akibat kemelesetan ekonomi. Assalamualaikum, nama saya Nuriza Balkis daripada Hibah kelas 1B. Hari ini saya akan membentangkan tajuk dasar rasa peringkat kedua. Jawatan kuasa ini mengeluarkan satu penyata yang dinamakan penyata rasa. Pada 16 Mei 1956, diluluskan oleh Majlis Mesyuarat Perundangan Persekutuan. Tujuan ini pembentukan untuk penyata rasa adalah yang pertama, menyediakan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Yang kedua, melahirkan antara kaum sebagai rumpun bangsa tanah Melayu. Yang ketiga, menyediakan satu sistem pengurusan pendidikan yang lebih cekap dan berkesan. Yang terakhir, mewujudkan masyarakat yang berdisiplin, terlatih, bertoleransi, liberal dan progresif. Jawatan kuasa Abdul Razak ditubuhkan pada 30 September 1955 untuk mengkaji Ordinan Pelajaran 1952. Jawatan kuasa ini dipengerusikan oleh Datuk Abdul Razak bin Husin. Berikut adalah kandungan laporan Razak yang terbahagi kepada dua, iaitu sekolah menengah dan sekolah rendah. Sekolah rendah ialah dibagikan kepada sekolah rendah kebangsaan yang menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar dan sekolah rendah jenis kebangsaan yang menggunakan bahasa Inggeris, Cina dan Tamil sebagai bahasa pengantar. Bahasa Melayu dan bahasa Inggeris merupakan mata pelajaran wajib. Murid keturunan Cina dan Tamil di sekolah aliran Inggeris diberi peluang untuk mempelajari bahasa ibunda jika ada 15 orang atau lebih murid yang ingin belajar. Manakala sekolah menengah pula dibagikan kepada 3 peringkat, iaitu sekolah menengah rendah 3 tahun, sekolah menengah atas 2 tahun dan Prayu 2 tahun. Satu jenis sekolah menengah sahaja yang bahasa Melayu dan bahasa Inggeris sebagai mata pelajaran wajib. Terbuka kepada semua kaum dan menggunakan sukatan yang sama. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nuri Faika Idina binti Mahidin daripada kelas Hibah 1B. Hari ini saya ingin membentangkan penyata Rahman Talib. Rahman Talib telah menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar di sekolah dan universiti. Dia juga telah memberi pelajaran percuma untuk sekolah rendah. Rahman Talib telah memperkenalkan kelas peralihan untuk murid-murid sekolah vernakular ke sekolah menengah aliran Melayu. Rahman Talib juga telah mengenalkan pelajaran vokasional. Dia telah menyemak dan membaharui kurikulum sekadar pelajaran seperti mewajibkan pelajaran tata rakyat untuk membentuk sikap bertoleransi, bekerjasama, persefahaman sesama kaum. Dia juga telah menekankan kepada mata pelajaran sejarah untuk menanam semangat patriotik dan kesetiaan kepada negara. Penyata Rahman Talib telah membentuk rakyat yang sentiasa berbangga dan menghormati lambang-lambang kerajaan seperti bendera, lagu kebangsaan dan lain-lain.
Penyata Rahman Talib juga telah melaksanakan dasar pendidikan kebangsaan seperti menjadikan bahasa kebangsaan sebagai bahasa pengantar yang utama. Yang kedua, mengadakan kurikulum yang sama dan berorientasikan Malaysia bagi semua jenis sekolah. Yang ketiga, mewujudkan sistem peperiksaan yang sama bagi semua. Yang keempat, melicinkan tata cara pengurusan pendidikan. Yang kelima, meningkatkan mutu pendidikan keseluruhannya dengan menyediakan pendidikan yang menyeluruh, seimbang dan bersepadu. Yang keenam, mengadakan peluang pendidikan asas selama 9 tahun. Yang ketujuh, mendemokrasikan pendidikan dari segi peluang dan mutu dengan mengagihkan peruntukan secara adil dan memberikan perhatian khas kepada kumpulan yang kurang bernasib baik dan kawasan luar bandar atau pedalaman. Yang terakhir, memperluas pendidikan vokasional dan teknik melalui penyusunan semua kurikulum sekolah vokasional pada tahun 1978. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Razri bin Muhammad Rudirman dari kelas DIBA 1B. Saya akan membentangkan sistem pendidikan aneka jurusan. Sistem pendidikan aneka jurusan dimulakan pada tahun 1965 menggantikan sekolah pelajaran lanjutan. Sistem ini digubal berlandaskan laporan Aminuddin Baki. Antara maklumat sistem pendidikan aneka jurusan adalah untuk menaikkan umur berhenti sekolah pada 15 tahun, memberikan persediaan kepada pelajar untuk menjawab pekerjaan yang sesuai, mengeluarkan tenaga manusia yang berkemahiran untuk memenuhi sektor pertanian dan perindustrian, dan menyediakan pelajaran aneka jurusan ini bermula daripada tingkatan 4. Seterusnya, tentang perkembangan sistem pendidikan di Malaysia. Perkembangan sistem pendidikan negara mempunyai dua fasa utama. Pada fasa pertama, iaitu pada tahun 1961 hingga 1970, sistem pendidikan bertujuan memperluas peluang pendidikan kepada semua rakyat dan meningkatkan pelibatan pelajar dalam aktiviti persekolahan, terutamanya peringkat sekolah menengah di luar bandar. Dan pada fasa kedua, iaitu tahun 1970, memperlihatkan sistem pendidikan lebih cenderung untuk memperbaharui kurikulum agar dapat memenuhi keperluan pembangunan negara dari segi ekonomi, perusahaan serta kemajuan dan teknologi. Dan yang terakhir, kesimpulannya, dasar pendidikan kebangsaan dirangka adalah untuk pertama, memenuhi keperluan negara dan menggalakkan perkembangan budaya, sosial, ekonomi dan politik. Yang kedua, memenuhi keperluan tenaga manusia dari segi jumlah dan kualiti. Dan yang terakhir, pembinaan bangsa Malaysia yang unggul. Sekian, terima kasih.